Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini untuk matematik tahun 3, masih lagi dalam tajuk bahagi dan darab, kita akan belajar tajuk penyelesaian masalah dan kenali anu. Murid-murid boleh merujuk pada buku aktiviti matematik pada muka surat 47, 48, 49 dan 50. Mari kita mulakan. Untuk muka surat 47, soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah ni ialah soalan bercerita. Murid-murid perlu lihat cerita yang diberikan dan masukkan maklumat dari cerita ni ke dalam kotak yang disediakan, dan ini ialah tapak untuk pengiraan secara bentuk lazim. Mari kita baca sama-sama soalan yang diberikan. Itu soalan A. Cikgu akan tunjukkan contoh dan cara menjawab. Ada 7 set lampu hiasan. Setiap set ada 100 biji mentol. Kira jumlah mentol. Itu ialah cerita yang diberikan. Mari kita ambil maklumat daripada cerita yang diberikan ini dan masukkan dalam kotak-kotak yang disediakan. Diberi. Kita tengok apa yang diberi. 7 set lampu hiasan. Masukkan saja nombor 7. 7 set. Lengkapkan ayat. 7 set lampu hiasan. 7 set lampu hiasan. Sama saja. Seterusnya. Setiap set ada 100 biji mentol. Satu set ada, maksudnya setiap tu ialah satu set ada 100 biji mentol. Masukkan 100. Apa yang kita cari sekarang ialah jumlah. Tulis saja jumlah mentol. Bermaksud kita nak cari jumlah mentol. Ayat matematik dia dah bagi kepada kita 7 darab 100. Mari kita lihat cara dalam bentuk lazim. Mula-mula kita tulis 100. Kenapa cikgu tulis 100? Sebab cikgu tak nak murid-murid keliru. Selalu murid-murid keliru. 7 nak letak mana bila 7 ni di depan. Sekarang kita ambil nombor yang lebih besar. 100 darab 7. Gariskan. Ingat, 7 ni berada di belakang, di rumah sah. Sebab 7 ni ialah nombor tunggal. Nombor tunggal ialah nombor sah. Sah, puluh, ratus. Sifar darab dengan 7. Mana-mana nombor darab dengan sifar akan jadi sifar. Sifar darab 7 ialah sifar. Sifar darab 7, sifar lagi. Dan 1 darab 7 ialah 7. Itu jawapan dia. Jadi ayat matematik kita ni 7 darab 100 ialah 700. Itu jawapannya. Dan sama juga kat bawah ni. Jumlah mentol ialah jawapan kita ni. Ialah 700 biji. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Kalau yang ni ialah soalan darab, kita tengok soalan yang kedua. Ada 1,470 batang anak pokok kelapa sawit. Anak pokok itu hendak ditanam dalam 6 baris. Berapakah bilangan anak pokok kelapa sawit dalam satu baris? Itu cerita dia. Yang penting kita gariskan isi penting maklumat yang diberikan, iaitu 1,470 batang anak pokok kelapa sawit. Kita cuba tengok soalan. Diberi berapa batang anak pokok kelapa sawit? Ambil saja nombor ni. 1,470. Tulis saja. Batang anak pokok kelapa sawit ditanam dalam berapa baris ni? 6. Tulis saja 6 baris. Apa yang kita cari sekarang? Bilangan anak pokok kelapa sawit dalam berapa baris? Dalam satu baris. Tulis saja satu baris. Mari kita kira. Sekarang cuba tengok ayat matematik dia. Dia bagi 1,470 bahagi 6. Jadi bentuk lazim kita dalam bahagi. Ingat, kalau bahagi kena ada bumbung. Nombor yang besar ni, nombor yang kat depan kita letak kat dalam bumbung ni. Dan nombor yang
Yang satu ni, yang kecil ni kita letak kat luar bumbung. Okey, sekarang cuba murid-murid lihat sifir berapa? Ialah sifir 6. Okey, ingat sifir 6? Cikgu dah bagi. Okey, murid-murid pun dah ingat kan sifir 6. Okey, pertama cuba tengok. 1. 1 nak bahagi 6. Okey, 1. Kalau ada 1 nak bagi pada 6 orang. Tak boleh. Jadi kita ambil 1, 4. Jadi 14. Okey, jadi nombor kita 14. Cuba tengok dalam sifir 6 ada tak 14? Tak ada, tapi kita ambil nombor yang paling hampir dengan 14 tapi kurang. Jadi ialah kita ambil 12. Ni 2 darab 6 sama dengan 12. Okey, 2 letak atas. 2 bermaksud 2 darab 6. Bermaksud 2 darab 6 sama dengan 12. 12 letak kat bawah. Lepas tu tolak. Perlu tolak ya. Okey, dalam bahagi tak ada tambah, tak ada darab. Ya, ada tolak. Okey. Okey, 4 tolak 2 sama dengan 2. Dan 1 tolak 1, sifar. Okey, 2. Okey, dah selesai yang tu. Tapi masih ada lagi nombor kat belakang ni. Okey, kita turunkan nombor seterusnya ialah nombor 7. Jadi, sekarang nombor yang kita ada ialah 27. Okey, cari dalam sifir 6 ada tak 27? Tak ada. Tapi ada yang hampir iaitu 24. Dia tak lebih daripada 27. Yang keberapa? Yang keempat. Okey, 4 letak atas. 24 letak bawah dan kita tolak. 7 tolak 4 ialah 3. 2 tolak 2, sifar. Okey, 3. Okey, sekarang ada lagi nombor. Belum lagi selesai. Turunkan nombor tu pula kat bawah. Jadi nombor kita sekarang ialah 30. Yang ke depan ni kita tak kira sifar ni. Jadi 30. Okey, jadi dalam sifir 6 ada tak 30? Ada. Yang ke 5. Okey, ingat. 5 letak atas. Okey, ingat 5. Kenapa 5 letak atas? Sebab 5 darab 6. Ini maksudnya darab tau. 5 darab 6 ialah 30. Lepas tu kita tolak. 30 tolak 30 ialah sifar. Okey, kita dah dapat jawapan kita ialah 245. Jadi ayat matematik kita boleh kita lengkapkan. Itu 245. Dan kat sini ialah ada jumlahnya berapa? 245 batang anak pokok kelapa sawit dalam satu baris. Okey, murid-murid nanti selesaikan soalan C dan D pada muka surat 48. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, selesaikan masalah. Murid-murid perlu selesaikan masalah. Dia bagi ayat bercerita. Murid-murid perlu tahu apa yang diceritakan. Okey, cara nak jawab ya. Pertama, kita baca dan faham cerita. Yang kedua, kita kenal pasti operasi yang digunakan. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Tapi kalau sekarang kita belajar darab dan bahagi. Antara dua tu. Sama ada darab ataupun bahagi. Okey, yang ketiga, kita bina ayat matematik. Dan yang keempat, kita buat dalam bentuk lazim. Okey, mari kita lihat. Okey, ini soalan dia. Maksudnya ini adalah cerita dia. Okey, restoran Halimah memesan 100 papan telur ayam sehari. Itu ialah maklumat yang kita dapat. Setiap papan ada 30 biji telur. Okey, kira bilangan telur yang dipesan dalam sehari. Okey, maksudnya dalam sehari tu dia dipesan berapa? Okey, ada 100 papan telur ayam sehari. Okey, setiap papan ada 30 biji. Ini bermaksud soalan darab. Okey, jadi ayat matematik kita ialah 100 darab dengan 30. Okey, sama dengan nanti murid-murid buat cik kat sini. Okey. Sekarang kita lihat macam mana nak buat dalam bentuk lazim. Okey, tulis 100 darab
30. Ingat ya, nombor dia 10 ratus. Okey, 10 ratus. Nombor dia. Okey, seterusnya. Okey. Okey, kalau dah ingat mana-mana nombor darab dengan 10, 100, 1000. Cikgu dah ajar cara mudah dia, kita hanya lihat sifar. Okey, cuba lihat kat sini. Ini 100 darab 30. Belakang dia sifar. Okey, ada berapa sifar? 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Kita tulis dulu 3 sifar. Okey, jadi 3 sifar ni kita dah selesaikan. Okey, 1 darab 3 sama dengan 3. Jadi itulah jawapan kita, iaitu 3000. Okey, murid-murid boleh selesaikan soalan B dan C pada muka surat 49. Okey, dan last sekali ialah kenali anu. Okey, kenali anu. Apa itu anu? Okey, anu ialah dalam bahasa Melayu. Unknown ialah dalam bahasa Inggeris. Okey, unknown ialah kuantiti yang tidak diketahui. Okey, kita tak tahu berapa. Jumlah dia berapa. Itu kita tak tahu. Okey, dan anu boleh disukat ataupun dihitung. Anu ni dia boleh dikira atau dihitung. Okey. Dan dia boleh dilabel dalam bentuk objek ataupun abjad. Okey, A ke, B ke, C ke. Okey, ataupun bulat ke, empat segi. Okey, kalau kita nak labelkan dalam bentuk abjad, cikgu tak sarankan murid-murid dan jangan guna huruf O dan huruf T. Kerana kalau huruf O mungkin kita akan tertukar dengan huruf sifar. T pula kadang-kadang kita akan tertukar dengan simbol tambah. Okey, mari kita lihat cara untuk jawab soalan kenali anu. Okey. Pertama, A. Zali menjual 4 kotak jus anggur. Satu kotak berisi beberapa botol jus anggur. Jumlah jus anggur yang dijual ialah 96 botol. Okey, sekarang lihat dalam ayat yang diberikan, cerita yang diberikan, ada yang kita tak tahu. Berapa ya? Iaitu beberapa botol jus anggur. Okey, beberapa botol jus anggur, kita tak tahu berapa kuantiti sebenar dia. Okey, jadi ia ialah anu. Tulis saja beberapa botol jus anggur. Itu ialah anu. Okey, sekarang ayat matematik dia. Ada 4 kotak jus anggur. 4. Okey, satu kotak berisi beberapa botol jus anggur. Okey, sekarang cikgu gunakan kotak sebagai ganti anu. Ini ganti kat sini. Cikgu gantikan ni beberapa ni dengan kotak ni. Okey, jadi kita tak tahu berapa. Sama dengan, dia dah bagi jumlah. Jumlah jus anggur yang dijual ialah 96 botol. Itu ialah jawapannya. Jadi 4 darab anu sama dengan 96. Okey, murid-murid boleh cuba buat soalan B, C dan D pada muka surat 50. Okey, jangan lupa buat soalan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.